Subhanallah, kuliah Riyadhus Shalihin kita adalah siri yang 82. Masih lagi dalam bab muraqabah, masih lagi di peringkat mukadimah. Jadi jika merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin yang kita gunakan ini, muka suratnya adalah 79. Kita boleh buka kitab Riyadhus Shalihin kita, muka surat 79. Masya Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Kita dah jelaskan dah dalam kuliah yang lepas berkenaan dengan terjemahan dan juga tafsir ataupun syarah ayat ini. Kita telah pun tadabbur ayat ini secara panjang lebar pada kuliah yang sebelum ini. Subhanallah, bila sebut tentang muraqabah, merujuk kepada kuliah sebelum ini, kita telah pun menuliskannya dari sudut bahasa. Kemudian kita dah syarahkan apa maksud muraqabah. Subhanallah. Seterusnya kita tengok firman Allah di bawah tu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Ertinya kalian tidak akan terlepas daripada penglihatan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebenarnya ayat yang kita baru bacakan surah Al-Hadid ayat yang keempat tu, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Allahu akbar. Nak merasakan Allah sentiasa berada bersama dengan kita di mana sahaja kita berada sangat susah. Sebab kita benar-benar merasakan Allah itu wujud, Allah itu ada pada waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang kita merasakan Allah itu wujud situasi yang mana tidak ada manusia yang boleh bantu kita. Contoh, kita dalam situasi sakit ternak, kemudian doktor pun cakap, puan saya pun tak tahu dah nak usaha macam mana. Kita dah habis ikhtiar contohnya kan, dah habis ikhtiar dah. Lepas tu tak ada siapa yang boleh beri jaminan kita akan sembuh. Ketika saat itulah barulah kita betul-betul mungkin tahap tawakal dan keyakinan Allah itu wujud naik kepada peringkat 80%, 90% ataupun 100%. Lalu kita akan menyebutkan kalimah, Ya Allah, hanya kepada Engkau Ya Allah aku minta tolong. Hanya Engkau saja yang boleh tolong aku Ya Allah. Tidak ada sesiapa lagi yang boleh bantu melainkan Engkau Ya Allah. Mungkin saat itu barulah benar-benar tahap keyakinan kita itu naik. Kita boleh merasai nikmat kemanisan tawakal dan bergantung kepada Allah sepenuhnya. Subhanallah. Itu juga jawapan kepada seorang alim ulama. Jawapan kepada persoalan kepada seorang alim ulama. Saya tak ingat nama, tapi saya pernah baca kisah ni. Bila ditanya, bilakah kamu merasakan Allah itu wujud? Lalu jawapannya, aku benar-benar merasakan Allah itu wujud apabila aku merancang sesuatu dengan teliti, lalu aku membuat persiapan dengan teliti, lalu Allah tidak mengizinkan ia berlaku. Barulah aku benar-benar merasakan ada kuasa yang mengawal semuanya, ada kuasa yang menentukan segala-galanya. Usaha, ikhtiar, keinginan, impian, bahkan doa kita juga adalah sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Kadang-kadang bila kita ada ramai sekeliling kita, orang yang sentiasa sambut apa yang kita harap, apa yang kita minta. Kita ada anak yang akan jawab ya, okey. Kita ada suami yang akan sambut. Kita ada tim, kita ada isteri yang akan sediakan makan dan minum. Maka dalam situasi-situasi tersebut, kadang-kadang kita tak rasa bahawasanya Allah itu wujud. Kita tak rasa Allah itu wujud. Allahu akbar, subhanallah.
Sebab itu Allah selalu mengirimkan ujian demi ujian kepada kita, sehinggalah kita keluar doa-doa untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hari itu masa perasmian galeri Ustazah Asma di Terengganu, saya jumpa ramai orang yang pelik-pelik. Orang normal macam kita, pelik tu dari sudut ujian Allah kepada mereka. Dari sudut ujian Allah. Ada seorang wanita datang dengan 2 orang anak. Dua-duanya OKU. Dua-dua OKU. Seorang autism, kanak-kanak lelaki. Seorang lagi slow learner. Tapi bukan slow learner yang mild, slow learner yang berat. Maksudnya dia macam senyap, tak erti nak bercakap, cakap sorang-sorang. Sebab ada yang slow learner, walaupun slow learner tapi dia masih boleh berinteraksi, kan, dia boleh lagi berkomunikasi dengan kita dan sebagainya. Tapi ini muslimin-muslimat, slow learner yang diam, macam menerawang, tengok, mungkin ada type slow learner, kan. Kemudian seorang lagi anak dia yang lebih kurang umur 10 tahun, 8 tahun, autism. Tapi yang autism tu kenal saya dan dia cakap baku. Dia jawab, ini Ustazah Asma binti Harun. Macam tu, kan, dia cakap macam tu. Saya kenal. Saya selalu melihat Ustazah di telefon. Dia cakap macam tu gaya dia. Lepas tu dia terus terangkan, nama saya tak ingat nama dia. Contoh, nama saya Firdaus. Saya rasa Firdaus nama dia. Saya berumur 8 tahun. Manakala ini kakak saya. Saya mild autism, manakala kakak saya slow learner. Ayah saya telah meninggal dunia pada tahun lepas. Ayah saya bernama sekian-sekian. Manakala abang saya pula meninggal dunia pada saya tak ingat bila. Dan emak saya seorang-seorang. Mak dia pun terus nangis. Subhanallah, Allahu akbar. Mak dia nangis. Saya kata, ya Allah puan, sabarnya. Puan ada anak lain? Tak ada. Anak pertama saya dah meninggal dunia. Suami saya meninggal tahun lepas dengan pakaian lusuh dan sebagainya. Tetapi saya katakan luar biasa, bila saya peluk si ibu ni, si wanita ni, dia kata, Ustazah, saya memang dah tak ada suami. Anak yang saya harapkan pun tak ada. Yang ada adalah 2 anak istimewa yang saya tak boleh bergantung harap pun. Tak boleh nak mengharap. Kalau kita ada anak, kan, anak semua sihat, InsyaAllah saya esok anak kita jaga kita bang bila tua. Saya esok anak kita akan bantu kita. Nampak, kan? Masa kita ada harapan. Kita ada harapan dan boleh diharapkan. Dan mengharap itu bukan pada tempat yang salah. Mengharap pada anak sendiri tak salah pun. Lepas tu kalau kita ada suami, insyaAllah suami akan jaga kita. Awak akan setiakan bang. Bang, kalau awak sakit saya akan jaga awak macam mana pun. Kalau orang lain takkannya tekuk pampers awak. Maksudnya ada harapan. Suami dah tak ada, anak sulung yang dah besar, yang sihat, meninggal dunia juga Allah ambil. Tinggal 2 orang anak istimewa yang dia tidak boleh letak harapan apa-apa, kecuali harapannya adalah untuk terus sihat, terus kuat, untuk terus hidup, supaya dapat menjaga 2 anak istimewa ni. Allahu akbar. Apa yang dia sebutkan, Ustazah, tak apa, saya ada Allah. Saya ada Allah, Ustazah. Saya menangis sebab apa? Kadang-kadang saya tak rasa Allah itu wujud dalam seharian. Dan manisnya hasil daripada ujian Allah, apabila seseorang itu menyebutkan, saya ada Allah. Saya ada Allah, Ustazah, tak apa. Saya tanya masa peluk, macam mana Puan harungi ujian ni? Saya ada Allah. Sebab itu bila kita ucap kalimah Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah bagiku, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada Allah di dalam hatiku, tidak ada selain daripada Allah dalam hatiku, kita akan dapat merasai manisnya ucapan tersebut bila kita diuji dengan ujian sebegitu. Tapi kita tak mintalah, berat ujian tu, berat. Allahu akbar. Satu lagi kisah ni bukan saya suka bercerita kosong-kosong, sahabat-sahabat. Saya bercerita ni supaya menambah rasa keimanan, menambah rasa kekuatan, menambah rasa kefahaman. Sebab mungkin kita tak menempuh ujian ataupun kehidupan macam tu
tetapi daripada kehidupan orang lain kita belajar. Ada sepasang suami isteri, lepas tu dengan anak yang masih kecil. Sepasang suami isteri datang daripada, saya tengok daripada mana ya. Bila dapat duduk je, sebab ramai beratur kan, ramai. Ada yang datang daripada Penang, daripada Johor, daripada Kelantan, seluruh Malaysia lah ada datang. Pahang tu ramai lah, Perak. Saya tanya datang untuk memang kebetulan ada ni, tak datang sebab nak datang jumpa ustazah. Saya asbab sahaja, dan mereka ada hajat datang daripada jauh. Yang lelaki ni bila duduk je, suami isteri, suami terus buka mulut, "Ustazah, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak." "Kenapa encik?" Masa tu kita ada rakam. Saya rasa Ustazah Syirah, "Dek, tolong ambil kursi, kamu jangan duduk bawah macam tu sebab kamu susah nak bergerak, nak bangun bila Ustazah minta ni." Sebab faham kan, duduk atas bawah. Tu ada kursi dua tu, duduk situ je. Ha? Oh, okey. Duduk je kursi dua tu. Subhanallah. Lalu suami ni kata, "Ustazah, saya ada uji dengan apa tu? SDA sahabat dunia akhirat. Apa tu ya? Depression, penyakit depression, maksudnya tekanan jiwa, tekanan perasaan, yang dia kena makan ubat dan dia kena dapatkan rawatan pakar, dia tak boleh nak pergi bekerja. Faktornya adalah bila berlaku PKP, dia kerja di kapal, dia tak boleh balik berbulan-bulan lama, dan tekanan tak boleh jumpa isteri dengan anak-anak tu. Maksudnya, dan dikata dia tak boleh nak mengawal tekanan tu. Akhirnya dia disahkan sakit DSD ke apa ya? ADSD. Apa tu ya? Disorder macam tu lah. Depression disorder. Saya rasa 3 je patah perkataan. MDD, SAD. Masya Allah, MDD. Okey lah. ADHD. Itulah macam-macam kan. Ada macam-macam depression disorder lah. Masya Allah. Sahabat-sahabat, Masya Allah, kita tak tahu sebenarnya ujian macam mana. Contoh kan, tim kami ni baru 2 hari lah, semalam dengan hari ni, dia orang pun ada tekanan, saya pun ada tekanan. Macam baru mula pukul 7 kan, baru belajar nak datang awal. Tapi ramai mana orang yang keluar bekerja sebelum subuh dah bergerak. Ramai mana orang yang bekerja kena sampai di tempat kerja pukul 4 pagi, yang kerja kilang contohnya kan. Ada yang shift masuk kerja pukul berapa, kalau saya dulu daripada Seremban nak menuju ke, saya peringkat awal saya kerja JAKIM dulu, berulang Seremban, bukan Seremban, Melaka ke Putrajaya. Saya kena bertolak sebelum subuh, perjalanan setiap hari pagi dan petang. Jauh tak Melaka ke Putrajaya? Jauh. Sanggup tak pagi petang berulang? Subhanallah. Lepas tu berulang selama 2 tahun daripada Melaka ke Seremban. Samalah, bertolak pukul 6 suku, bertolak habis subuh, selesai subuh terus bertolak. Macam-macam lah. Ada ujian dia. Bila kita terlalu letih, lepas tu sampai, kemudian kita dah letih di pejabat, kemudian bertolak perjalanan 1.5 jam, dekat 2 jam. Kadang-kadang rasa down tu, nak berhenti tengah jalan, nak menangis je. Ya, maksudnya mungkin kalau orang tak merasai, dia tak akan rasa bagaimana ujian berulang. Maksudnya dalam jarak yang jauh setiap hari. Kalau petang kita dah penat di tempat kerja, lepas tu ya Allah baru sampai sini, lepas tu berapa kali aksiden, berapa kali tertidur, langgar benteng apa semua, suami datang cari dekat highway, suami datang cari dekat traffic light tu kan, cara tunggu tu boleh tertidur, dengan mengandung, bersalin berapa kali dalam keadaan yang begitu. Sebab itu ada orang memang tekanan bila travel. Ada orang tekanan kerja. Saya fikir orang lelaki pun boleh depression macam ni. Lepas tu dia kata, "Ustazah, saya ambil rawatan tu, saya kena makan ubat dan sebagainya." Dan sehinggalah satu hari saya dengar satu ceramah ustazah. Dia baru dengar. Ayat tu dah lama viral. Surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Daku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Urusanku, urusan tu umum kan, sakit, tekanan apa semua,
Innallaha basirun bil ibad, dan sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Dia kata, ustazah, cepat saya boleh sembuh, dan doktor sangat terkejut boleh discharge saya awal, sedangkan tahap depression dan sakit saya memerlukan ubat, memerlukan rawatan itu, doktor tak jangka saya akan sembuh dengan begitu cepat. Lepas tu dia datang, alhamdulillah saya dah sembuh sepenuhnya, saya dah bebas. Dia kata, ustazah, sebenarnya baru saya faham, apa pun ujian yang datang, depression ke, apa pun bentuk ujian, saya tak sebutlah ni, kalau nak sebut senarai banyak sangat. Cuma saya nak bagi kita kefahaman pada saat ini, apa pun bentuk ujian Allah datang, daripada siapa pun ujian tu datang, tahap ujian, Allahu Akbar, ia sedang ujian itu adalah satu proses untuk kita merasakan bahawasanya menyerahkan bulat-bulat kepada Allah adalah penyelesaian yang utama dan pertama. Utama dan pertama sebelum kita mencari manusia. Sebelum kita mencari manusia. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau saya nak meeting ataupun ada apa-apa urusan yang besar, biasanya dua doa yang saya akan baca. Doa yang pertama ataupun nak ceramah ke, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 kan. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, aku mohon kepadamu, kurniakanlah kepadaku daripada sisimu rahmatmu. Rahmat boleh masuk pertolongan. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan tunjukilah dalam urusanku ini petunjukmu yang sempurna. Sempurnakanlah dalam urusanku ini petunjukmu yang jelas. Lepas tu, wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya engkau Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kalaulah kita ni biasa belajar tawakal selepas kita terdesak, kita cuba belajar tawakal di awal hari, di awal perbuatan. Awal-awal lagi dah tawakal dah. Awal-awal lagi dah menyertakan Allah dalam urusan kita. Awal lagi nak mula kehidupan, dah mulalah dengan ayat ini. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, kita kembali kepada muka surat 79 yang kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat yang ke-4. Artinya, kalian tidak akan terlepas daripada penglihatan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada kitab, kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dua pun boleh duduk situ. Duduk situ dan buka kitab. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Sahabat-sahabat boleh buka surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Buat catatan dalam buku nota ya. Subhanallah. Yang bermaksud, tidakkah engkau perhatikan bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada perbicaraan rahsia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang daripada itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada beberapa ilmu ataupun kefahaman ataupun penghayatan yang Allah ingin sampaikan kepada kita dalam ayat ini. Cuba tengok, subhanallah, ini satu ayat saja, satu firman Allah, satu ayat saja sahabat-sahabat. Tapi dalam satu ayat ada berapa pecahan? Cuba kita tengok. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, tidakkah engkau perhatikan bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah tahu segala-galanya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Allah Maha mengetahui berapa banyak bilangan pokok, berapa banyak bilangan tumbuhan, berapa banyak bilangan daun. Allah Maha mengetahui berapa daun yang gugur pada satu hari dengan izin Allah. Kalau kita fikir, subhanallah, apa kesan ataupun apa efek, apa yang berlaku kepada muka bumi ini, kan? Apabila satu daun yang kering berguguran di satu hutan yang tidak pernah sampai oleh manusia. Siapa yang nak ambil tahu seekor ulat yang sangat kecil, yang sangat halus, hidup pula di dalam batu, hidup pula di dalam hutan, hidup pula di dalam gua, hidup pula di satu tempat yang manusia tak ada kaitan pun. Subhanallah, masih terlalu banyak tempat yang manusia tidak mampu teroka dan manusia tidak pernah sampai. Tetapi Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka tidak ada kesukaran sedikit pun untuk Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita dan apa yang akan berlaku pada hidup kita hari ini, esok, dan apa perancangan orang yang ingin merancang sesuatu yang buruk kepada kita, apa perancangan orang-orang yang iri hati ataupun benci dan sebagainya. Allah Maha mengetahui dan melihat apa yang berlaku dalam hidup kita, apa yang suami kita buat, sama ada zalim ataupun yang baik, apa yang anak kita buat dan sebagainya. Subhanallah. Sehingga kan kita tidaklah memerlukan usaha yang banyak pun untuk memberikan ataupun untuk menyatakan. Saya rasa macam ada masalah sikit ni. Kenapa? Tadi okey, ada adjust. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Jadi, ayat yang pertama ini, tidakkah engkau perhatikan bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian seterusnya Allah menyatakan, tidak ada perbicaraan rahsia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang daripada itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Jadi kan sahabat-sahabat, sekarang ni ada berapa orang dalam dewan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 orang kan? Sebab Allah sebut apa? Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Dan yang di antara kita ada 24 orang, yang ke-25 adalah Allah. Sebagaimana Allah sebut, tidak ada perbicaraan antara 3 orang melainkan dialah yang keempat, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenam. Kalau dalam bilik kita duduk borak-borak dengan suami yang berdua, ingatlah yang ketiga ada Allah. Kita duduk cakap-cakap, 5 orang yang keenam adalah Allah. Dan apa yang Allah sebutkan di hujung ayat ini, kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Allah merakam semua perbincangan kita. Allah merakam apa yang kita buat pada saat ini. Allah merakam semuanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apabila kita jumpa ayat ini dan kita baca pada pagi ini, selepas ini apa pun perbicaraan, sebab ayat ini sedang menceritakan tentang tidak ada perbicaraan rahsia. Sebenarnya dengan Allah langsung tidak ada rahsia.
Allahu Akbar. Tidak ada rahsia antara kita dengan Allah. Walaupun sesama manusia tu, rahsia je jangan sebut. Tolong jangan sebut. Tolong, ni antara kita dua je. Ingatlah ada Allah yang ketiga. Allahu Akbar, subhanallah. Kadang-kadang kan kita cakap rahsia-rahsia tu, kita tak nak orang tu tahu supaya orang tu jangan kecil hati. Tetapi kadang-kadang gelombang, kan, gelombang tu sampai kepada orang-orang yang kita lakukan perbuatan-perbuatan yang, maksudnya perkataan-perkataan yang tak elok dan sebagainya. Allahu Akbar. Walaupun hubungan tu mungkin tidak putus dengan perkataan kita, tapi putus dengan asbab lain. Bila Allah menjadi saksi bahawasanya depan je kita ni elok dengan dia, tapi belakang tidak. Allah tahu keikhlasan hati kita bagaimana dan sebagainya. Sebab itu Masya Allah, Allahu Akbar, berusahalah untuk jujur walaupun dalam keadaan berahsia, kan. Berusahalah membersihkan hati kita walaupun dalam keadaan rahsia, antara kita dengan suami saja, ataupun kita dengan anak, ataupun dengan ngumpat ayah dia dengan anak, kan. Assalamualaikum, mak nak cerita ni sikit ni, kan. Ni pasal apa mak? Kenapa mak? Pasal ayah kau lah ni. Mak dah, tapi kau jangan nak cakap pula dengan ayah ni. Janganlah pula kau sebut ni. Kalau kau sebut kat ayah ni, mak tak tahulah ni. Halo, faham tak ni? Lepas tu ceritalah tentang keburukan suami. Tanpa sedar kalau kita fikir anak bukan orang lain, kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Walaupun anak tu mungkin tak cerita, mungkin tak sampai dan sampai mati pun si ayah ni tak tahu. Agak-agak ada efek tak pada hubungan kita dengan suami? Ataupun kita rasa selamat selagi mana suami tu tak tahu. Kita tak tahu ia mungkin boleh memberi kesan kepada tawarnya perasaan cinta dan kasih suami pada kita. Sebab perkara itu boleh berlaku tanpa sebab pun. Tanpa sebab dia tahu bahawa kita selalu cakap yang negatif ataupun buruk, buka aib dengan anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Suatu kadang-kadang bila tanya, saya tak tahu Ustazah, kenapa dia tahu hati, saya tak ada buat salah. Betul ke tak ada buat salah? Mungkin ada buat salah dalam sembunyi. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau dah macam tu, macam mana nak buat? Taubatlah, minta maaf. Minta maaf umum pun tak apa, tak payah terus terang. Kalau terus terang lagi tegur. Bang nak terus terang. Kita ada 10 anak kan, 10 anak saya pernah telefon. Pasal apa? Cakap pasal awak. Minta maaf ya. Allah, hancur hati, kan. Subhanallah. Jadi ada waktunya kita boleh berterus terang, ada waktunya tidak. Ada ketikanya kita boleh minta maaf secara umum sahaja. Masya Allah. Seterusnya kita sambung lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Baca sama-sama surah Ali Imran ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sadaqallahul azim. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan juga di langit. Allah memberitahukan bahawa dia mengetahui hal ghaib di langit dan di bumi. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi darinya. Firman Allah seterusnya surah Al-Fajr ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. Allahu Akbar. Muraqabah maksudnya pengawasan daripada Allah, kan. Qarib maksudnya dekat. Allah sangat dekat dengan kita sehingga kita tidak terlihat. Masya Allah. Okey, cuba tengok. Ni telefon kan? Nampak tak telefon ni? Nampak kan telefon? Saya pun nampak ni telefon ni. Masya Allah. Cuba dekat, buat dekat. Nampak tak telefon? Jadi tak nampak. Tangan nampak kan? Cuba letak dekat depan mata. Nampak tak lagi tangan? Tak nampak. Subhanallah. Betapa dekatnya Allah dengan kita. Allah terlalu dekat sehingga Allah sebut dalam hadis Qudsi. Boleh tak tim ni duduk kat sini? Subhanallah. Ustazah nak minta cari hadis Qudsi tu. Subhanallah. Satu lagi Ustazah nak minta cari hadis yang berkenaan Rasulullah dengan Abu Bakar ketika di dalam gua Sur, dan bersembunyi tu. Subhanallah. Tak apa dek, mai sini dulu. Mana? Unit penyidikan mesti kena ready. Saya boleh baca, saya nak baca matan hadis tu. Subhanallah. Okey, yang senangnya ada kerusi kat atas ni. Ustaz, kerusi atas ni.
Okey. Ustazah nak segera yang Allah lebih dekat dengan kita daripada urat marih kita. Subhanallah. Sebab itu nak kata Allah bagi gambaran dekatnya. Saya nak tanya sahabat-sahabat muslimin muslimat. Masya-Allah. Dalam apa ni, dalam live ni ada lebih kurang 5,000 orang ni. Siapa yang pernah tengok urat marih dia? Siapa pernah tengok urat marih? Ataupun urat marih kat sini ke? Ataupun ni nadi kita ni, siapa pernah tengok? Pernah tak? Duk macam ni nak tengok sikit lah nadi ni. Lepas tu kita pun toreh. Tak ada kan? Subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala beri perumpamaan? Sesungguhnya Allah itu lebih dekat dengan hamba-Nya melebihi daripada urat marihnya ataupun urat leher ni. Kita ada banyak nadi kan? Ada berapa nadi di badan kita? Ya, tapi tak tahu kan? Nadi ada berapa? Cuba cek. Cuba tengok dalam internet. Berapa nadi kita? Cuba cek. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya firman Allah, minta maaf, firman Allah. Cuba cek Google, ada berapa nadi? Google. Yelah, 1, 2. Ada lagi. Kalau tak Google sekarang tak tahu. Cuba Google berapa nadi. Encik suami berapa nadi? 3. Ada lagi. Dekat kaki pun ada nadi. Cuba cari Google. Ustaz, ada berapa nadi? Ada tak siapa yang tahu? Tak pernah. Ada 2. Ada yang kata 6. Ada kata 6 nadi. Lagi? Wakil seorang pergi Google cepat. Tanya ustaz. Tok Guru Google. Tok Guru Google. Ada berapa? Ada 7. Okey, sebutkan. Ada yang kata ada 7 nadi. Manusia kita ni ada 7 nadi. Baru tahu. 1, pergelangan tangan. Itu 2 lah. 1, 2 lagi. Leher kiri kanan. Leher kiri kanan jadi 4 lagi. Lutut kiri kanan jadi 6 lagi. Siapa baru tahu nadi hari ni ada kat lutut? Yang disebut kepala lutut. Baru tahu hari ini kita ada nadi di lutut. Saya tahu tu, masa tu saya dengar, saya pergi jumpa doktor apa untuk apa. Dan ada situasi tertentu, dia kata nadi untuk kes-kes tertentu paling tepat dicek pada lutut. Ada kes tertentu nadi dicek pada ni, ada kes tertentu dicek di sini. Dan setiap nadi tu ada perbezaan. Yang di lutut tu untuk apa ada perbezaan, tapi itu nadi juga. Kalau aksiden potong kaki, paha, hidup lagi tak? Hidup. Walaupun nadi tu ada nadi, potong terus nadi lutut, hidup. Aksiden kena potong tangan, contoh kecil manis ke, hidup lagi tak? Hidup. Aksiden kena potong leher, hidup tak? Ini nadi utama. Ini nadi utama. Sebab itu sembelih binatang paling utama di leher ni. Kalau kita potonglah binatang itu pada bahagian lain perut, mati tak dia? Mati juga. Betul tak? Pendarahan dia menggelupur, mati tak? Mati juga. Manusia pun sama, biar akan mati juga, tapi akan buat sesuatu berhentikan pendarahan. Kalau berhentikan pendarahan, binatang tu pun akan hidup lah. Tetapi tidak ada teknologi yang boleh menghentikan bila berlaku pendarahan di sini. Sebab itu yang kelar-kelar leher kalau putus, macam mana putus, tinggal nadi, urat nadi, dia boleh bertahan lagi. Dipasang balik apa semua. Saya ada baca kes Mak Saleh teruk kena kelar apa semua tapi boleh hidup. Sebab apa? Nadi tu, urat nadi tu tak putus. Saya tanya tadi, tak ada siapa yang pernah tengok nadi, tak pernah tengok nadi sendiri. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala
Dik, ada fingerprint, ada ni, itu yang media ke apa? Okey. Ustazah nak baca firman Allah tadi. Tak ada standby yang media ke? Yang tanpa ada ni, sebab susahlah kalau gini. Telefon dia orang banyak, berpuluh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat yang ke-16. Ia merupakan surah yang ke-50 ayat yang ke-16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Subhanallah. Allah berfirman, sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya. Allah lebih dekat kepada kita melebihi daripada urat lehernya, lebih daripada urat leher. Firman Allah seterusnya dalam surah Al-Waqiah ayat 85. Al-Waqiah surah yang ke-56 ayat yang ke-85. Cuba catat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Seterusnya, kalau kita tengok firman Allah penuh ayat surah Qaf ayat 16 hingga 18. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, iaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Kita ni masih duduk di sini, masih lagi hidup hari ini, masih lagi boleh meneruskan, masih lagi boleh berjalan. Apa yang kita boleh buat saat ini kerana masih ada nyawa. Maksudnya dekatnya kita dengan nyawa. Betul tak? Dan bila nyawa kita terputus sahaja, automatik kita terputus terus dengan apa sahaja di dunia ni. Terputus terus dengan pasangan, dengan anak, dengan cucu. Terputus terus dengan harta yang kita usahakan. Terputus terus dengan kitab yang ada yang kita pegang. Kita terputus terus dengan telefon kita ni. Kita terputus terus hanya dengan kematian. Betul atau tidak? Subhanallah. Allahu Akbar. Nak sebut betapa dekatnya kita ini dengan nyawa. Maksudnya kita dengan nyawa ni macam ni. Kerana masih ada nyawa saja, orang masih panggil nama kita. Dah tak ada nyawa, orang panggil arwah dah. Nama pun akan terkubur sama. Allahu Akbar. Dan Allah lebih dekat dengan kita berbanding nyawa dengan kita. Allah lebih dekat dengan kita berbanding apa yang ada di sekeliling kita. Berbanding suami, berbanding isteri, berbanding sahabat-sahabat, berbanding spek yang kita pakai ni. Ada orang tak boleh tak ada spek, tak nak jalan. Allahu Akbar. Kalaulah si buta pula, dia mesti ada tongkat. Kalau tak nak gerak. Tapi Allah lebih dekat dengan dia berbanding tongkat itu dengan dia. Allah lah izinkan dia pegang tongkat. Allah beri dia rasa melalui mata tongkat tu untuk bergerak dan sebagainya. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Mana-mana staf yang dah sampai, saya minta masuk je terus memenuhkan ruang dalam ni. Tak apa, dia orang baru sampai pun tak apa. Subhanallah, kita baca sikit lagi. Masya Allah. Dah jumpa yang Nabi SAW dalam Gua Sur tu ya. Ibnu Katsir berkata mengenai firman Allah di atas, bahawa Ibnu Abbas berkata, dia mendengar dan melihat. Maksudnya dia mengawasi makhluknya pada setiap perilaku mereka, dan dia akan membalas masing-masing dari mereka sesuai perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Makhluk secara keseluruhan akan dihadapkan kepadanya, lalu dia memutuskan dengan adil dan membalas masing-masing dari mereka sesuai haknya. Dia maha suci dari kezaliman dan kecurangan. Firman Allah surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan tentang ilmunya yang sempurna dan mencakupi segala sesuatu, agar orang-orang merasa berhati-hati lantaran selalu diketahui oleh Allah
sehingga mereka merasa benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Mereka bermuraqabah dengan muraqabah yang menyedari bahawa ia dilihat oleh Allah. Ayat mengenai bab ini cukup banyak dan terkenal, sebagaimana firman Allah surah Yunus ayat 61. Sama-sama baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam satu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadikan saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar biji zarah, besar biji sawi, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata tuluh mahfuz. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita baca untuk penghayatan. Sahabat-sahabat cuba tengok lagi sekali firman Allah ni. Cuba bagi perhatian. Cuba bagi perhatian. Sebab ada yang hadir tapi tak rasa. Ada yang hadir tapi tak nampak. Ada yang hadir tetapi hatinya tidak di sini, fikirannya ke lain. Sangatlah rugi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab kalau tak dipaksa macam ni, kadang-kadang kita tak akan baca sungguh-sungguh. Firman Allah baca macam tu, lepas tu baca terjemahan berlalu begitu saja. Tapi dalam kuliah-kuliah seperti ini, kalau kita masih tak boleh bagi perhatian, tak boleh bagi perhayatan, masih tak berhenti lagi gedik-gedik, contohnya minta maaf ya, saya sebab di hadapan saya ni saya nampak kan, kita boleh nampak menerawang, minta maaf ya Ustazah, tegur ya sahabat-sahabat. Kita kan kalau gedik-gedik tu kan nampak sebenarnya, betul tak? Sebenarnya nampak. Saya dulu kan bila belajar kan, bila kuliah-kuliah kan, bila hadir, saya ingat masa belajar dengan Tok Guru dulu, belajar sampai ke Mesir, hadir, subhanallah, macam kita hadir macam ni. Teringat, terbayang masa belajar di Mesir dulu, Masya Allah, yang ramai pelajar luar kalau daripada Asia ni, pelajar Malaysia, lepas tu Indonesia, lepas tu Thailand. Kita boleh kenal orang Thailand, orang Indonesia, orang Malaysia, subhanallah. Kemudian kalau kita boleh tengok orang Cina tu sikit-sikit lah, tapi Malaysia memang ramai, Indonesia ramai, dua ni paling ramai lah kalau daripada Asia ni. Dan subhanallah, boleh dikatakan di Al-Azhar Mesir ni, saya daripada orang Arab memang inilah paling ramai. Masya Allah. Sekarang saya tak tahu. Tapi bila petang ataupun hujung minggu, ataupun bila ada syekh-syekh kabir, syekh-syekh besar yang mengajar kuliah di masjid ni kan, dia orang ni belajar di masjid percuma, Masya Allah, kumpulan yang paling ramai hadir adalah daripada Indonesia. Kadang-kadang bila saya pergi, sebab ia bukan kuliah wajib di universiti macam kuliah ni, macam kuliah di masjid, tapi dia alim ulama yang syekh-syekh yang alim, yang orang tua dah, yang ya Allah ingatan dia boleh sebut macam ni, dan dia tidak ada, dia baca kitab direct straight je. Kalau kita ngantuk lah, faham ya? Senada tinggi, bukan tinggi, maksudnya baca je terang sikit, baca perlahan, subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya tengok orang Indonesia paling ramai, orang Malaysia sangat sikit. Minta maaf saya sebutkan perkara ni, sebab saya sebut perkara yang sama ketika belajar dulu.
Sampai teruk saya kena kecam. Sebab bila ada perjumpaan pelajar universiti ramai-ramai, saya menyatakan rasa kekesalan. Sebab saya kata ketika itu, mungkin ada yang dengar ni, pelajar Malaysia yang dengar, mungkin kecil hati lagi sekali lagi. So masa tu saya dipulaukan, teruk saya kena hentam. Maksudnya saya ni memang jenis yang bersuara daripada zaman belajar lagi. Bila ada convention besaran pelajar, saya kata sangat menyedihkan. Pelajar-pelajar Malaysia kita sangat ramai di mana di Suk. Sangat ramai bila ada jauhlah berjalan sana berjalan sini. Sangat ramai pelajar-pelajar kita berada di padang-padang bola. Sana pun ada padang bola. Pelajar-pelajar Malaysia kita suka main bola. Pertandingan itu, pertandingan ini. Tetapi bila kelas tafaqquh fiddin, kefahaman kelas untuk memahamkan tentang agama, pelajar kita sangat sedikit. Subhanallah. Saya nak cerita pasal adab mereka di dalam majlis ilmu. Walaupun syekh yang menyampaikan ilmu tu, kalau istilahnya boring, sebenarnya tak boring. Tapi mungkin ada orang sekali dua tak boleh nak pergi dah. Dengan baca intonasi sama, bahasa Arab baca terampung macam tu, subhanallah. Tetapi orang yang hadir dengan jiwa, dengan hati, dengan penghayatan, subhanallah, Allah berikan hikmah, Allah berikan subhanallah, maksudnya hilang rasa mengantuk. Yang datang adalah getaran jiwa, yang datang adalah rasa kerinduan pertemuan dengan Allah, yang datang adalah perasaan cinta dan kefahaman terhadap Nabi SAW dan sebagainya. Dan perkara ini memang perlu dilatih anak-anak. Sebut anak-anak, adik-adik, sahabat-sahabat semua. Kalau tengok ni, kenapa, sebab apa saya pindah? Sebenarnya dekat rumah dah ada studio. Saya buat Riyadhus Shalihin selama ni di rumah kan. Tepi bilik saya je studio. Sangat mudah. Saya tak perlu susah-susah tinggalkan anak 7 orang tanpa ada siapa-siapa yang jaga anak. Bukan mudah. Saya tinggal tu anak 7 orang tu sebab dia orang tak sekolah minggu ni, sebab dia gila-gila. Tawakal tinggal sebab pengasuh akan datang, maksudnya jaga anak tu yang kecil tu dalam 7.30 macam tu. Bukan mudah nak keluar awal. Tapi saya niat apa? Supaya anak muda, staf-staf ini setiap hari berada di majlis ilmu, boleh merasai kemanisan majlis ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak sebut adab ya. Subhanallah, adab ni majlis ilmu ni. Bila duduk je dalam majlis ilmu, saya tengok suasana di masjid-masjid Al-Azhar di Mesir ni. Bila masuk je, seolahnya mereka ni tak bergerak lah. Nak belek tu pun tak bagi bunyi tau. Apatah lagi seolahnya bila dah duduk macam tu lah sampai akhir. Nak bertukar rasa krem sangat pun perlahan. Subhanallah. Tekun menulis, tuan-puan dimati Allah sekalian, hikmah ataupun merasai kemanisan di majlis ilmu kadang-kadang bukan dengan kebijaksanaan. Allah nak bagi faham, Allah nak bagi rasa itu, ia bermula daripada adab kita. Bukan beradab dengan guru sebenarnya. Ketika berada di majlis ilmu, siapa yang ada bersama? Para malaikat. Allahu Akbar. Allah menurunkan malaikat rahmat. Tapi bukan semua orang keluar daripada majlis ilmu dapat rahmat. Bukan semua orang. Sangat rugi. Malaikat rahmat ada bersama, tapi keluar daripada majlis ilmu tak dapat rahmat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, orang yang ikhlas datang majlis ilmu, dia terhijab daripada melihat aib guru. Dia terhijab daripada melihat aib sahabat-sahabat dia. Dan dia merasakan, maksudnya walaupun ditegur oleh guru, dia tidak merasa ataupun menyimpan sesuatu pada guru. Saya pernah kena herdik, kena marah dengan seorang guru sebab saya tidur kan. Rasa macam khusyuk. Tak sedar rasa macam subhanallah. Tertidur kan. Kena baling apa ni, maka kan, sebab baling maka kan kita punya tersentak tu kan. Lepas tu Pushani kata, Asma, kamu ada masalah akidah. Ni kenapa ya, saya tak faham ni. Ia dah makin kurang ni ke bateri, isu bateri.
Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu dia kata, kamu ada masalah akidah. Oh, lagi terasa, dah lah terkejut dah tadi tu. Kamu ada masalah akidah. Apa kaitan ngantuk dengan akidah ya? Terasa tak? Terasa kan? Kamu ada masalah akidah. Lepas tu saya kata, saya pun senyap, nak nangis dah ni kan. Kamu yakin tak bahawasanya Allah sedang melihat kamu? Yakin. Kita jawab, kamu yakin tak bahawa ada malaikat kiri dan kanan sedang mengawasi kamu? Yakin. Kamu yakin tak ini taman syurga Allah? Wa idza marartum fi, Nabi SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'un, kalau kamu melihat taman syurga Allah singgah. Kamu yakin tak ini taman syurga Allah di dunia? Yakin. Kenapa kamu masih boleh tertidur lagi? Kamu boleh tertidur kamu tertidur ke? Adakah kamu boleh tertidur di contoh di tempat yang kita suka? Kamu boleh tertidur di shopping complex? Ada tak orang tengah pilih handbag tertidur? Tak ada kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Adakah kamu, tolong ya, tolong settlekan. Okey. Jadi kenalah jaga kat situ, jangan tinggal. Minta maaf ya, mic ni tak jadi. Dik, boleh pusing-pusing sekejap pada orang depan. Allahu Akbar, subhanallah. Kita ada lebih kurang dalam 6K yang masih lagi melihat bersama kita, 4.3 dengan 1.7. Jadi 6K kan. Masya Allah. Subhanallah. Boleh tak ada bateri? Lepas tu nak macam mana? Nak tukar bateri? Sebenarnya memang kena standby terus mic lain. Macam biasalah bila kita program kan, kita ceramah, mesti ada backup terus mic lain. Ni baru nak cari. Okey. Tak apa. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masa tu, Masya Allah, bila ditanya macam tu, saya ingat sampai sekarang soalan pensyarah tu. Subhanallah. Masa ni di Kuza, di Uniza, Masya Allah. Di Mesir ni, suasananya, subhanallah, yang saya ingat bila berada di Masjid Azhar tu, memang masing-masing sangat menjaga adab di majlis ilmu. Duduk dengan tetap, apatah lagi nak gedik-gedik, nak pusing belakang, nak tengok keliling, tengok telefon lagi tak ada lah. Walaupun memang dah ada telefon masa tu, memang off terus lah. Nak tengok ni, walaupun kalau guru tu lama ke, cepat ke, sudah lambat ke, masing-masing cuba berusaha. Saya faham ada orang memang terikat dengan waktu, perlu keluar awal dan sebagainya. Tapi dia dah tahu mungkin dia akan lambat, dia duduk di tempat yang tidak akan mengganggu. Sebab itu kan, subhanallah, yang belajar, siapa ya, Imam Syafi'i ke? Yang belajar dengan Imam Malik. Saya tengok ni kata-kata siapa ya, 20 tahun dia belajar, adalah belajar adab saja dengan Imam Malik. Belajar ilmu hanya beberapa tahun saja. Contohnya 20 tahun belajar adab dengan Imam Malik, tinggal 2 tahun atau 3 tahun saja belajar ilmu. Subhanallah, nak kata lamanya belajar tentang adab, lamanya untuk maksudnya menanam adab tu di dalam diri. Subhanallah, Allahu Akbar. Cuba kita tengok lagi sekali firman Allah yang kita baru baca kat ni. Dan tidakkah engkau wahai Muhammad berada dalam suatu urusan, dan bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad saja, sebenarnya ditujukan kepada kita semua. Dan tidakkah engkau wahai Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar biji zarah ataupun sebesar biji sawi, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan tidak yang lebih besar daripada itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Allah mengkhabarkan, Allah memberitahu kita betapa detailnya
Allah merakam semua sesuatu yang lebih kecil daripada zarah ataupun biji sawi itu pun semuanya dalam pengetahuan, dalam rakaman, dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat apa jua pekerjaan, kita buat apa pun sesuatu urusan, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan yang terakhir, saya ingin membacakan kisah dan ingin membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dik, mana dah ni? Dah hilang. Saya nak matan hadis. Ada tak? Tak dibuka matan hadis. Kena cari matan hadis. Memang saya memang nak baca matan hadis. Bukan apa, saya boleh baca terjemahan tu. Bila baca matan hadis, ada barakah baca hadis Nabi SAW. Masa ni dalam peristiwa Rasulullah dalam Gua Sur. Kita tahu Rasulullah dalam peristiwa hijrah bersembunyi di Gua Sur. Subhanallah. Saat genting tu tak boleh nak terbayang. Sebab Rasulullah SAW dikejar dan diikuti oleh ramai musuh, oleh penjejak dan juga oleh pembunuh upahan. Para kafir Quraisy memang berusaha untuk membunuh Nabi, untuk menghalang Nabi daripada melakukan hijrah. Kerana mereka boleh melihat jika Nabi berjaya sampai di Madinah, maka Islam akan tersebar lebih luas. Caranya adalah menghalang daripada Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan perjalanan ke Madinah. Sebab apa? Penduduk Madinah telah pun buat persiapan untuk menerima kehadiran Nabi dan telah pun buat bai'ah perjanjian untuk melindungi Nabi dan menyediakan tempat untuk Nabi melakukan dakwah. Allahu Akbar. Dan kita tahu sebelum Nabi SAW mulakan perjalanan, mereka ni daripada kalangan Quraisy menghantar daripada setiap kabilah mereka pakar-pakar, pakar pemanah, pakar macam-macam lah yang dalam bab menyerang ni. Mungkin pakar gusti ke ataupun pakar silat kalau kita. Maksudnya mereka yang terkenal sebagai orang-orang yang selalu maksudnya perang berada di hadapan. Boleh faham ya maksud saya? Mereka hantar orang-orang kuat di kalangan kabilah masing-masing. Untuk apa? Berada di sekeliling rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah bukan besar pun kecil je. Berada rapat-rapat keliling rumah Rasulullah supaya Rasulullah tak boleh keluar daripada rumah tersebut. Tapi dengan izin Allah, Allah ilham Nabi ambil pasir kemudian taburkan. Dan Nabi baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian terhijablah, mereka pun tidak dapat melihat dan Rasul boleh keluar. Dan dalam perjalanan itu Nabi SAW kan pergi tu dalam keadaan sangat berhati-hati, naik ke Jabal Sur yang ketinggian lebih kurang 700 meter, 800 meter. Batu-batu yang tajam dan sangat susah pada waktu malam. Jarak Nabi daripada rumah Nabi di Mekah tu, jaraknya nak pergi ke Jabal Sur lebih kurang dalam 2 ataupun 3 kilometer. Kalau fikir tak adalah jauh sangat, tapi nak naik ke Jabal Sur, ke Gua Sur itu sangat-sangat mencabar. Allahu Akbar. Sampailah satu saat kan para penjejak ni, para musuh ni, subhanallah, para penjejak ni yang Nabi SAW berkata tu, Masya Allah. Subhanallah. Okey, ini pun betul. Cuma Ustazah nak apa kata Rasulullah bila Saidina Abu Bakar rasa takut. Tak apa, yang ni bawa yang lain. Yang mana bila Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar dengan satu kalimah. Kalimah ni lah sebagai penutup kita hari ini. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ketika berada di dalam Gua Sur tersebut, para Quraisy ni, orang kafir Quraisy ni, bila tengok gua di atas, mereka tahu di atas Gunung Sur ini ada satu gua. Tapi mereka kata mustahil Muhammad dan Abu Bakar ada dalam gua tu. Sebab itu satu gua yang tidak pernah dimasuki dan tidak pernah didatangi oleh sesiapa manusia. Sebelum Muhammad lahir lagi, dah beratus tahun,
tidak pernah ada manusia yang masuk ke gua tersebut. Itu satu gua yang terbiar. Dan tak ada manusia yang nak daki Gunung Sur yang begitu tinggi tu. Jadi pada hari pertama, sebab Nabi duduk di situ 3 hari 2 malam kan. Daripada hari pertama, mereka jejak, mereka pergi ke semua rumah-rumah, mereka pergi ke semua gua-gua, mereka pergi semua pelusuk untuk mencari Nabi Muhammad dengan Saidina Abu Bakar. Subhanallah. Gua Sur mereka tak terfikir. Tapi bila sampai ketika semua dah tak jumpa, semua tak boleh jejak, dan mereka yakin bahawasanya Nabi Muhammad SAW dan Saidina Abu Bakar ni belum keluar lagi daripada kota Mekah ni. Belum keluar, mesti ada sekitar lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik ke bukit, ke Gunung Sur. Tinggi. Saya naik hari tu. Saya naik dengan encik suami. Lepas tu tim tak mampu nak naik. Saya berdua je naik dengan ustaz. Tetapi mutawif, bukan mutawif, penduduk tempatan duduk di situlah yang bawa kami naik ke atas dengan seorang mutawif. Mutawif tu kata, Ustazah, selama saya di mutawif berapa tahun tidak ada lagi muslimat yang naik ke Bukit Sur, Gunung Sur. Ada yang mutawif lelaki pun ramai lagi tak naik, sebab ramai yang surrender awal lagi. Kalau tengok siang, dia kena naik 3 gunung baru sampai ke Gua Sur tu. Jabal Nur ramai yang naik sebab dah ada tangga, tapi Jabal Nur tak ada tangga. Ada tangga, ada satu peringkat memang batu-batu saja. Sangat mencabar, curam dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan apabila para kafir Quraisy berada di atas puncak dah dan sedang berada di betul-betul depan Gua Sur. Dah ada depan Gua Sur dah ni. Dan di dalam itu Gua Sur ini bukan besar. Jangan bayang macam gua-gua kita. Gua kita yang besar tu kan, boleh masuk lorong, lepas tu boleh menyorok dalam. Tak. Dia punya keluasan sini ke situ je. Kecil sangat. Sini ke situ je. Lepas tu kena menunduk. Sini ke situ, lepas tu kena menunduk. Tak boleh nak berdiri pun. Memang kita dalam keadaan rukuk, macam rukuk gitu. Berjalan dalam tu pun rukuk. Rukuk pun memang ni macam menunduk sangat lah. Dan sangat sempit. Allahu Akbar. Ketika ini, Masya Allah, Saidina Abu Bakar sebut satu perkataan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok. Ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dua-duanya bukan yang saya maksudkan. Okey, dia orang tak jumpa. Subhanallah. Yang mana ketika itu Saidina Abu Bakar sebut macam ni. Saidina Abu Bakar sebut, Ya Rasulullah, sebab dah nampak kaki orang kafir Quraisy ni duduk depan gua dah ni. Ketika itu kan ceritanya laba-laba buat sarang apa semua. Ketika itu Saidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sekiranya mereka tunduk Ya Rasulullah, maka nescaya mereka tentu akan nampak kita. Saidina Abu Bakar sebut macam tu, Ya Rasulullah. Sebab Saidina Abu Bakar dah takut ni, dah mula takut, duduk depan dah ni. Saidina Abu Bakar kata, Ya Rasulullah, sekiranya mereka tunduk saat ini Ya Rasulullah, nescaya mereka akan nampak kita Ya Rasulullah. Subhanallah. Sebab apa? Walaupun ada sarang labah, walaupun ada je burung sedang ni, yang mana mereka kata kafir Quraisy kata mustahil Muhammad dan Abu Bakar dalam gua ni. Sebab apa? Sarang labah-labah ni telah ada sebelum Muhammad lahir lagi. Sarang labah-labah yang tebal ni dah ada sebelum Muhammad lahir lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau tunduk tetap akan nampak. Lalu apa Nabi SAW sebut? Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu jika antara aku dengan kamu adanya Allah? Itu kalimah yang sangat hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu Rasul bersabda kepada Saidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Antara aku dengan kamu wahai Abu Bakar, adanya yang ketiga adalah Allah. Allahu Akbar. Maksudnya ketika ini Rasulullah sedang menanam akidah kepercayaan.
Kamu tak boleh gantung kepadaku. Kalau ketika itu Sayyidina Abu Bakar kata, tak apa ya Rasulullah, aku yakin kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah tidak tanam kepercayaan kepada dia. Jangan bimbang Abu Bakar, aku ada Abu Bakar. Jangan bimbang, aku ada. Tidak. Kadang-kadang apa yang kita tanam kepada diri anak kita, jangan bimbang, mak ayah ada. Jangan bimbang, mak ayah ada. Subhanallah. Kita tanam kepada suami kita, bang, awak jangan bimbang, saya ada. Saya sentiasa ada bersama dengan awak. Betul kan? Kita cakap pada anak kita macam tu. Anak kita, bukan salah, perkataan tu tak salah. Susah tak disebut ke? Masalah akidah ke? Tak salah perkataan tu. Allahu Akbar. Tetapi yang perlu kita tanam lagi dalam perasaan kita, dalam perasaan anak kita, apa pun berlaku, Allah ada. Masya Allah. Kita cakap, kan anak kita nak periksa, jangan bimbang, mak ada, mak doakan kau. Anak kita pun rasa lega. Tetapi cuba kita tanam perkataan apa? Jangan bimbang, Allah ada, Allah akan tolong kamu dalam dewan periksa. Banyakkan zikir, banyakkan selawat. Kan ada orang ajar sebut nama mak banyak-banyak kali, nanti boleh jawab. Masya Allah. Tak ada orang ajar nanti zikir Abi, InsyaAllah Abi tolong. Tak. Kita tahu dalam dewan periksa kita tak boleh tolong anak. Sebab itu kita akan ajar banyak selawat. Kalau lupa selawat, istighfar. Sebab kita tahu tidak ada siapa boleh tolong. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, telah bercerita kepada kami, Nabi Muhammad bin Sinan telah bercerita kepada kami, Hammam dari Sabit dari Anas daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari 3380. Hadis sahih riwayat Bukhari 3380. Nampak tak, bukan senang. Berapa lama tim penyelidikan nak cari? Bukan senang sebenarnya kerja-kerja ni. Tapi hadis ni banyak kali dah. Subhanallah. Daripada Anas, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berada di gua, seandainya salah seorang daripada mereka melihat ke bawah tunduk kedua kakinya, pasti dia melihat kita. Abu Bakar sebut macam tu pada Nabi Muhammad. Seandainya salah seorang daripada mereka melihat ke bawah tunduk intai, nescaya pasti dia melihat kita ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, tidakkah engkau mengetahui bahawa, tidakkah engkau beranggapan wahai Abu Bakar, ataupun ayatnya, apa pendapatmu wahai Abu Bakar, bahawa jika ada dua orang, maka Allah yang ketiganya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah yang ketiganya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang ayat yang saya keluarkan untuk beri ketenangan kepada hati, Masya Allah. Contohlah saat saya berdebar, ataupun saat saya rasa terduduk, saat saya rasa sedih. Contoh dihentam-hentam, dikecam, difitnah. Ya Allah, antara aku dengan pemfitnah adanya engkau ya Allah. Ya Allah, antara aku dengan pendengki adanya engkau ya Allah. Ya Allah, contohnya saya berdebar ni, saya nak ceramah depan VVIP. Ya Allah, antara aku dengan mereka adanya engkau ya Allah. Bagaimana Rasulullah memberi ketenangan kepada Sayyidina Abu Bakar? Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Ataupun bukankah wahai Abu Bakar sesungguhnya antara aku dengan engkau wahai Abu Bakar adanya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini semuanya ada kaitan dengan firman Allah yang kita bacakan tadi, kan? Hadis Nabi yang kita bacakan tadi, yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya antara 3 orang ada yang keempat Allah, antara 5 orang ada yang keenam Allah, antara yang sedikit daripada itu adanya Allah, antara yang lebih ramai daripada itu adanya Allah, antara kita dengan ujian adanya Allah, antara kita dengan masalah adanya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mendapat manfaat, mendapat pengajaran. Ingatlah selalu, antara kita seorang diri pun ada yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak yang hadir. 4.2K, 1 poin lebih kurang dalam 6K, Masya Allah, sehingga akhir. Dan semua yang hadir di dewan ini, mudah-mudahan kita mendapat manfaat, insya-Allah menambah keimanan, menambah cinta pada akhirat, mengurang cinta kepada dunia, menambah yakin kepada Allah, mengurai yakin kita kepada manusia. Insya-Allah yakinlah bahawasanya Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun satu saat.
di mana pun juga kita berada, sentiasa kebersamaan Allah. Allah sentiasa mengawasi kita melalui para malaikatnya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Ya, pusing. Pusing dek. Kalau macam tu tak boleh baca. Masya-Allah. Sebab tu saya tukar. Kalau tak terbalik dia kena ni. InsyaAllah pada hari Sabtu ini, lusa, pada hari Sabtu ini ada kuliah duha perdana. Dan ia baru je buat hebahan ni last minute. Saya mohon maaf ya. Biasa hebahan awal lagi. Tapi ada sebab isu teknikal, hebahan dibuat last minute. Kuliah duha perdana yang bertajuk air mata yang menyelamatkan dari api neraka. Air mata yang menyelamatkan dari api neraka. Subhanallah. Saya dengan Ustazah Asni Mansur. Subhanallah. Penceramahnya adalah saya dengan Ustazah Asni Mansur di dewan ini, di medan ilmu. Dan kita akan tambahkan apa ni? Kita akan tambahkan khemah. Subhanallah. Bermula jam 9.30 pagi sehingga jam 9.30, 10.30 hingga 11. Lebih kurang sejam setengah lah. InsyaAllah saya bersama dengan Ustazah Asni Mansur di medan ilmu Dewan Sayyidatina Asma, dewan ni. Dan kita akan pasang khemah membawakan tajuk air mata yang menyelamatkan dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahabat-sahabat yang jauh, anda boleh juga datang, dapatlah bertemu dengan saya, dengan Ustazah Asni. Yang jauh sangat-sangat boleh hadir melalui FB Live. Subhanallah. Bila hari Sabtu ni, lusa dah sahabat-sahabat. Hari Khamis, esok hari Jumaat, lusa jam 9.30 pagi. Itu namanya kuliah duha perdana, KDP, kuliah duha perdana, yang kita buat sebulan sekali sahaja. Kuliah duha perdana ni kita buat sebulan sekali sahaja. Kita jemput penceramah-penceramah yang dikenali lah, macam tu, supaya lebih ramai semangat untuk hadir ke majlis ilmu, insya-Allah. Jadi automatik pada hari itu saya ada dan Ustazah Asni juga ada di sini. Jadi sekian makluman. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disebar-sebarkan ya makluman ni, insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih ya Hajah, terima kasih ya puan yang hadir.